Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita ada kelas pendidikan seni visual kan, pukul 11 lagi kan. Untuk hari ini kita akan masuk tajuk ruang. Sebelum ni cikgu ada bagi satu latihan kamu, suruh kamu buat roda warna ni kan. Jadi alhamdulillah siapa yang dah buat tu, Team Brandon dan juga Amirul, cikgu ucapkan tahniah sebab kamu bagi kerjasama kat cikgu. Cikgu memang seronok lah bila ada pelibatan. Jadi untuk hari ini kita masuk tajuk ruang. Apa yang dikatakan dengan ruang apa semualah. Kamu tengok standard pembelajaran muka surat, tengok buku teks kamu muka surat 52. Sambil-sambil cikgu terang ni kamu tengoklah buku teks kamu sebab nanti akan buat nota dan sebagainya. Tinggal sini kata murid berupaya standard pembelajaran. Murid berupaya menjelaskan masuk ruang, mengenal jenis ruang, ruang nyata, ruang ilusi, menyatakan ruang pada alat semula jadi, objek buatan manusia, karya seni yang melukis perspektif atau titik lenyap, memanipulasikan alat bahan, proses dan teknik dalam aktiviti penghasilan karya serta mengaplikasikan ruang dalam penghasilan karya, mempamerkan hasil karya. Jadi apa yang dikatakan dengan ruang ini? Dikata sini ruang ialah jarak antara dua objek yang wujud di sekeliling kita. Ruang akan menentukan saiz sesuatu objek. Maksud sini adalah ruang adalah satu jarak antara dua benda. Contoh kat sini, kalau contoh kamu pegang handphone kan. Pada mata kamu dan handphone, skrin handphone tu mewujudkan satu ruang, maksudnya satu jarak yang mana mengatakan handphone tu ada dekat mana. Macam tu maksud yang dikatakan jarak yang cikgu kata tu. Ruang akan menentukan saiz sesuatu objek. Jadi ruang ni, bila ada jarak, maksudnya kita boleh tentukan satu saiz objek kat mana, objek tu terletak di mana. Sebab tu contoh macam kita kamu pegang handphone dan juga katakanlah pegang pensel dan sebagainya kan. Yang mana satu lebih dekat? Bila kata lebih dekat, objek tersebut dia akan lebih jelas lah, lebih besar dia punya saiz dia. Walaupun pada asalnya saiznya sama, tapi bila mana objek tersebut duduk lebih jauh pada kita, dia akan nampak lebih kecil. Di sini kamu tengok jenis-jenis ruang. Ruang terbagi pada dua, iaitu ruang fizikal dan juga ruang ilusi. Ruang fizikal bermaksud ruang wujud di persekitaran kita. Ruang fizikal juga dikenali sebagai ruang nyata. Ruang fizikal terbagi pada ruang terbuka dan ruang tertutup. Apa yang dimaksudkan ruang fizikal? Fizikal tu maksudnya benda yang wujud, memang wujud di sekeliling kita. Contohnya, kalau kamu duduk dalam rumah kamu kan, itu adalah ruang fizikal kamu lah. Maksudnya persekitaran kamu, mana lokasi, objek, benda dan sebagainya tu, semua itu menunjukkan ruang fizikal. Maksudnya benda yang berada di sekeliling kita ni adalah ruang fizikal. Dia boleh jadi ruang terbuka. Ruang terbuka tu bila kita berada di luar yang tidak terbatas dengan tidak ada halangan macam dinding dan sebagainya ataupun kotak ke sebagainya kan. Itu maksudnya ruang terbuka. Contohnya pemandangan di laut, alas sekitar dan sebagainya, itu adalah ruang terbuka. Tapi ruang tertutup ni dia terhalang oleh benda. Contoh macam duduk dalam bilik, dia terhalang oleh dinding dan bumbung dan sebagainya, lantai, ada benda yang menghalang ruang tersebut. Maksudnya dia adalah satu kata kotak lah. Macam tu lah. Lepas tu ruang ilusi pula, ruang wujud dalam karya seni visual, filem, animasi, grafik dan sebagainya. Ruang ilusi terbagi pada dua, ruang dalam, ruang cetek, dan terbagi pada ruang dalam, ruang cetek dan ruang nyata. Ruang ilusi pula, dia bukan dalam persekitaran kita. Maksudnya kita lihat benda tu, tapi kita tak boleh sentuh. Itu ruang ilusi. Kita hanya boleh bayangkan. Maksudnya kita boleh nampak. Contoh kat ni kata lukisan. Lukisan kita boleh tengok lukisan tu. Kita boleh tahu benda tu memang ada contohnya pemandangan
hutan, kan? Kita boleh nampak, kita boleh tahu kata pokok yang jauh tu, yang objek yang kecil tu berada jauh pada pada kita lah. Tapi padahal itu adalah dalam lukisan saja. Kita hanya boleh membayangkan, menggambarkan, tapi dia tidak wujud dalam dunia yang nyata. Okey, ruang ilusi ada 3, ruang dalam, ruang cetek dan ruang rata. Maksudnya kat sini, ruang dalam ruang ilusi ni dia boleh memberi gambaran sama ada satu objek tu dalam ataupun tak dalam. Lepas tu ruang cetek, dalam cetek ataupun sama ada tu sama rata je. Itu yang dimasukkan dengan ruang ilusi. Dia ada 3 jenis. Ruang dalam, dalam tu tengok kedalaman satu benda tu, satu objek tu sama ada dia jauh daripada kita ataupun hanya dia di atas permukaan saja. Ruang cetek ataupun rata, dia tak ada langsung kata ruang rata ni maksudnya tak ada langsung dalam atau cetek, dia sama je, semua benda sama saja. Okay, contoh ruang rata ni adalah contoh cikgu atas sini. Lebih kurang kamu tengok kalau buku teks kamu kau surat depan sekali tu kan, kulit buku teks kamu itu adalah contoh ruang nyata. Maksudnya dia sama je, dia tak ada dalam atau tak ada cetek. Itu maksudnya ruang rata. Okey, seterusnya kita tengok ruang boleh terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni. Okey, cuba tengok contoh ruang dalam alam semula jadi. Ini adalah contoh ruang fizikal yang ruang terbuka. Maksudnya dia tidak terbatas dengan ada benda yang menghalang dia, tidak. Okay, kemudian contoh ruang pada objek buatan manusia. Yang ni contoh keadaan kelas. Ini adalah contoh ruang tertutup, ruang fizikal tertutup. Kemudian yang ni objek buatan manusia ni, tengok tu terowong, landasan dan terowong kan. Landasan ni kamu tengok, kalau kata dia jauh, nampak tak? Dia punya landasan tu semakin mengecil. Bila dekat pandangan mata kita tu dia semakin besar. Tapi kata bila makin jauh nak masuk ke dalam terowong, dia nampak semakin kecil. Macam ni juga dengan kelas. Kalau kamu duduk dalam kamu berdiri di satu posisi kelas, maksudnya kamu duduk belakang kelas kamu kan. Okey, kamu akan nampak bila mana kamu semakin objek tu semakin jauh dengan kamu. Contohnya whiteboard kan, papan putih, dia menjadi semakin mengecil. Macam ni juga yang atas tadi, yang gambar pokok hutan ni kan. Tengok tak? Bila mana pokok yang hujung sekali ni dia nampak semakin kecil je. Padahal kalau di alam yang nyata, macam kalau kita tengok cara berdepan, pokok tu sebenarnya saiz yang sama. Tetapi bila kita duduk berdiri di tempat ni, kata titik ni, berdiri di titik ni, kita akan nampak seolah-olah macam pokok yang hujung tu kecil. Kemudian jalan yang lurus tu, hujung tu nampak semakin kecil. Padahal jalan tu adalah saiz yang sama sahaja. Okey, kemudian contoh ruang pada karya seni. Sama juga macam tadi. Yang ni dalam alam nyata, tapi ni dalam karya seni. Maksudnya dalam lukisan. Lukisan juga, ruang dalam lukisan juga boleh memainkan peranan yang penting. Boleh timbulkan sama ada satu objek yang kita nak hasilkan tu, sama ada dia dekat ataupun jauh, dalam ke cetek, sama je. Sama je macam lukisan, macam pemandangan yang sebenar yang selalu kita tengoklah. Okey, lepas tu kita tengok muka surat 54. Okay, fungsi ruang. Fungsi ruang ada 3. Di sini dinyatakan 3 saja. Okey, ruang dapat mempengaruhi saiz sesuatu objek. Okey, objek hadapan akan kelihatan lebih besar berbanding objek yang berada pada bahagian belakang. Ya, ini macam tadi ni, macam ni. Macam ni, macam gambar pemandangan pokok-pokok ni kan. Objek yang kata sini, objek hadapan akan kelihatan lebih besar berbanding objek yang berada di belakang. Kamu tengok yang ni, objek yang di depan ni nampak lebih besar, tapi objek belakang nampak lebih kecil. Padahal dia sama saja saiz, tapi dari segi disebabkan jauh dekat tu mewujudkan ruang, mewujudkan saiz yang berbeza.
sebab kita berdiri pada satu titik kan. Kata-kata kita berdiri kat sini, kat depan pokok A. Pokok A ni yang paling dekat. Pokok B ni akan nampak lebih kecil lah. Kemudian ruang dapat menjadikan suatu rekaan grafik seimbang. Penggunaan ruang yang baik dalam reka letak grafik akan menjadikan rekaan grafik lebih menarik. Yang ni maksudnya bila kita nak lukis lah, selalu bila nak lukis, bila kata kita buat aplikasi, kita menggunakan teknik ruang, kita punya lukisan tu nampak lebih menarik. Contoh kat sini kamu tengok lukisan dia ni, ada orang, ada bunga, ada bunga teratai, ada pokok dan sebagainya, ada tanah dan sebagainya. Belakang ni ada macam pemandangan air lah kan, air terjun. Kamu tengok kalau kata dia wujudkan, yang ni dekat, gambar bunga teratai ni nampak lebih dekat dengan kita banding dengan orang ni kan, kanak-kanak ni. Kemudian yang air terjun tu nampak ke belakang lagi. Itu fungsi ruang, dia mewujudkan satu kata yang mana dulu. Lepas tu ruang dapat menentukan nilai warna. Di atas sini, nilai warna akan berubah mengikut jarak kedudukan suatu objek. Objek yang berada di hadapan lebih jelas warnanya berbanding yang berada di belakang. Bila mana dalam lukisan, selalunya objek yang berada di hadapan kita, warna dia lebih terang. Manakala objek yang berada di belakang ataupun jauh pada kita, warnanya lebih gelap ataupun pudar, ataupun dia nampak tak jelas sangat. Kemudian kita masuk berkaitan ruang dan perspektif. Perbezaan jarak, kedudukan, saiz dan warna suatu objek dapat menimbulkan ruang. Macam tadilah cikgu kata fungsi ruang tadi ni kan. Kemudian susunan objek yang dilihat dari satu sudut pandangan dikenali sebagai perspektif. Hasil karya perspektif satu titik lenyap. Macam ni. Ni satu titik lenyap. Dia mula pada satu titik. Titik ni kat sini ni. Yang kat sini ni. Dia mula kat sini ni. Kemudian dia berkembang. Kembang. Dan ni membentuk ruang. Maksudnya kat sini, landasan ni pada sini, pada hujung kat ni pandangan mata kita lah. Ni kat sini kita akan kedudukan kita kat sini. Kedudukan kita akan berada di sini. Ini ada satu titik lenyap. Maksudnya ini ada satu macam kata kalau dalam lukisan tu macam mana kita nak lukis lah. Macam tu lah. Ini kedudukan mata kita. Tengok yang mana objek dekat dengan mata kita ni lebih besar. Kemudian yang jauh pada mata kita lebih kecil. Ni tengok, dia lebih kecil. Kan? Lebih kecil. Ini. Dia lebih kecil. Takat tu cikgu punya penerangan. Untuk hari ni apa yang cikgu nak kamu buat adalah kita buat nota je dulu. Tajuk ruang. Buka surat 52. Apa yang kamu salin? Salin dia punya tajuk, penerangan, jenis-jenis ruang. Salin dia punya jenis ruang ini ada dua ni, ruang terbuka, ruang tertutup. Tidak perlu lukis gambar ni. Gambar ni tak payah lukis. Kemudian ruang boleh terbagi kepada alat semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni. Dan ni saja kamu salin. Yang gambar kat bawah tu tak payah buat. Tak payah lukis lah yang ni. Tak payah lukis. Sebab dia kena lukis kan. Kemudian fungsi ruang. Ruang dapat mempengaruhi saiz suatu objek. Yang ni hanya tulis penerangan je. 1, dia punya penerangan. 2, dia punya penerangan. 3, dia punya penerangan. Kemudian last sekali, berkaitan ruang dan perspektif. Yang ni hanya salin dia punya ni sajalah. Dia punya penerangan ni. Dan lukis gambar macam ni. Yang ni gambar bawah ni kena lukis. Gambar atas tak boleh lukis. Gambar bawah kena lukis. Yang ni penerangan ni sampai ni hasil karya perspektif satu titik lenyap. Lepas tu lukis gambar yang bawah saja.
Tak payah yang atas, tak payah. Ni tak payah. Okey. Okey, takat tu nota untuk hari ni. Tugasan untuk hari ni hantar nota ni je lah. Buat nota, salin nota dan hantar pada cikgu. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.